Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam video kali ini kita akan tengok chapter terakhir kita berkenaan dengan exception dan juga interrupt. Ni exception dan interrupt ni dia suatu benda yang sama ya. Sebab biasanya exception ni dia berlaku dari dalaman micro:p, manakala interrupt ni pula selalunya merujuk kepada punca-punca luaran daripada micro:p. Contohnya ada berlaku temperature ya, kata kalau dalam notebook kita ni ada overheating. Itu overheating tu, punca overheating tu berlaku dari luar micro:p. Tetapi kalau real time timer, misal kata sistem tick timer contohnya, itu berlaku daripada dalaman micro:p ya. Jadi cara dia berfungsi hampir sama antara dua ni ya. Okey, expected outcome untuk chapter terakhir ni, kita harapkan pelajar akan dapat explain antara proses-proses yang melibatkan exception dan interrupt ni di dalam Cortex M0 atau M0 Plus ya. Seterusnya kita expect pelajar akan dapat menjelaskan tentang jenis-jenis interrupt, dan seterusnya pelajar dapat gariskan flow kerja di dalam micro:p handle interrupt dan juga exception ni ya. Okey, exception ni dia consider sebagai event that cause the program flow control change from normal sequence. Bila kita kata sebagai exception ni, micro:p akan merubah cara kerja dia daripada normal. Kalau dalam analoginya kita boleh katakan contohnya kita dalam satu trip ya. Katakan satu trip saya daripada perjalanan daripada rumah saya ke office. Itu contoh yang selalu saya pakai. Kemudian di pertengahan jalan berlaku gangguan-gangguan yang merubah flow perjalanan saya. Gangguan tersebut dia ada banyak jenis. Contohnya, pertama, berlaku kemalangan jalan raya. Sama ada melibatkan saya sendiri ke ataupun melibatkan pengguna jalan raya yang lain. Tetapi walaupun tidak melibatkan saya, tetapi dia telah mengganggu proses perjalanan saya tadi. Seterusnya berlaku ada sekatan jalan raya contohnya. Berlaku masalah tayar pancit. Berlaku kekurangan petrol ataupun gas dalam kereta saya. Berlaku kesihatan, masalah kesihatan di kalangan saya. Jadi semua masalah-masalah tu sama ada berpunca daripada dalaman diri saya sendiri ataupun berpunca daripada luaran yang mana mengganggu perjalanan saya, flow perjalanan saya untuk ke tempat kerja daripada rumah ya. Jadi itu kita katakan kita telah berlakunya exception ataupun interrupt. Okey. So when this happen, the current program is suspended and a new set program will be executed, and this is called exception handler. Okey. Jadi bila berlakunya masalah-masalah yang saya cerita tadi tu, perjalanan saya yang asal akan terencap. Jadi saya terpaksa execute satu proses kerja yang baru. Contohnya masalah saya tu pancit. Masalah interrupt saya tu akibat daripada tayar pancit. Jadi dia ada set task yang baru yang saya perlu buat. Apa dia task tu? Task tersebut untuk gantikan tayar dengan tayar yang baru. Okey, jadi dia flow dia akan ada proses dia. Saya terpaksa buka boot, saya terpaksa ambil tayar spare, buka tayar yang pancit, masukkan tayar spare, skru balik, kemudian simpan tayar yang pancit, kemudian baru saya boleh balik kepada flow asal saya, iaitu meneruskan perjalanan saya ke office ya. Itu satu iaitu contoh apa sekiranya gangguan tersebut berpunca daripada masalah tayar pancit. Kedua, katakan masalah berpunca daripada kehabisan bekalan minyak. Saya terpaksa berhenti, tahan kereta lain, minta tolong bawa saya ke petrol pump, terpaksa beli botol, isi minyak, kemudian patah balik kepada kenderaan saya, isi minyak, kemudian baru boleh resume balik kepada proses flow saya yang asal ya. Jadi dua interrupt tu memerlukan dua set program lain yang perlu saya laksanakan. Okey, begitu juga dengan micro:p
ya, microprocessor, dia set interrupt dia ni dia ada banyak. Jadi setiap satu punca interrupt tu memerlukan kepada set program yang berbeza-beza. Okey. Kemudian the event can be internal or external, and normally the latter is called interrupt or interrupt request. Ini yang saya dah mention tadi, punca-punca kepada gangguan ni boleh jadi berpunca daripada dalaman atau luaran. Kalau interrupt tu berpunca daripada kereta saya sendiri, contohnya pancit ke, kehabisan bekalan minyak ke, saya sakit ke dan sebagainya, itu kita panggil daripada dalaman. Dan dalaman tu ialah biasanya kita panggil dia sebagai exception, manakala yang luaran tu itu ialah interrupt. Jadi interrupt tu memerlukan kita untuk bertindak secara khusus, itu dia panggil interrupt request. Bila berlaku masalah tayar pancit, masalah tayar pancit tu akan request kita untuk melaksanakan satu set arahan-arahan tertentu yang kita perlu buat. Okey. And the code that is executed when interrupt event take place is called interrupt service routine. Jadi kod yang perlu dilaksanakan apabila berlakunya interrupt tu dipanggil interrupt service routine. Jadi dalam analogi saya tadi tu, sekiranya tayar pancit, rutin yang saya perlu buat ialah saya perlu buka boot, buka tayar, kemudian masuk tayar baru, skru balik tayar baru, simpan tayar lama, kemudian teruskan perjalanan. Itu ialah rutin dia jika tayar pancit. Ya, untuk masalah tayar pancit itu kita panggil interrupt service routine dia. Kalau untuk masalah petrol yang tadi saya sebut tadi, itu ialah interrupt service routine untuk masalah kehabisan bekalan petrol. Ya, jadi untuk setiap masalah kita tu dia ada set service routine dia yang sendiri. Ya. Okey. Once the exception handler is complete its code, it will return to the interrupted program and resume the original task. Ya, kalau kita dah selesai laksanakan kod interrupt service routine tadi, program akan balik semula kepada program asal yang terganggu. Program asal yang tadi terganggu dan akan sambung balik original task. Dalam analogi saya tadi tu, apabila saya telah selesai tukar tayar, saya akan sambung balik perjalanan saya ke office. Ya? Dia sama juga macam saat rutin. A sum of status of the interrupted program must be stored during exception handler and restore once the exception handler complete its task. Okey. Dia pada video sebelum ni, masa kita bincang tentang saat rutin, kita nak tengok ya proses dia. Apabila microP mula execute subroutine, beberapa data di dalam programming model tu, contohnya R5 dan R6, ya, register R5 dan R6 tu telah berubah. Jadi untuk mengelakkan daripada dia mengganggu, ya, untuk mengelakkan daripada perubahan tersebut mengganggu kelancaran program asal, maka data-data program asal kita perlu simpan dahulu di stack. Kemudian setelah selesai microP execute interrupt service routine, data yang telah disimpan tadi di stack akan dikembalikan semula ke kedudukan asal dia dalam programming model, so that microP akan dapat terus execute semula program asal dengan data asal tanpa sebarang gangguan. Okey. Each exception has its own priority, so that the microcontroller can decide which exception must be entertained if several exception request for service. Okey. Dalam analogi saya tadi tu, kita tengok interrupt tu dia ada banyak jenis. Satu daripada dalaman, satu daripada luaran. Okey. Dan antara interrupt tersebut ada yang penting dan ada yang kurang penting, walaupun kedua-duanya penting. Kita ambil contoh, katakan dalam perjalanan saya ke office tadi tu, interrupt pertama yang berlaku ialah masalah tayar pancit. Kemudian di samping tayar pancit, sebelum sempat saya buat apa-apa tindakan lagi untuk buat pembetulan terhadap masalah tayar pancit tadi, berlaku pula masalah jantung, katakan serangan jantung dalam diri saya contohnya.
Jadi itu kedua-duanya ialah interrupt. Makna kata tadi, kalau tayar tidak pancit sekalipun, bila berlaku serangan jantung, saya terpaksa hentikan perjalanan saya dan saya terpaksa ambil tindakan tertentu untuk saya atasi masalah serangan jantung tadi tu. Contohnya, saya akan ambil ubat daripada dashboard kereta, saya makan ubat. Ya. Tetapi dalam kes ni, bila berlaku dua interrupt serentak, Micro-P akan tengok yang mana yang prioriti dia lagi tinggi. Dalam analogi saya tadi tu, sudah semestinya lah masalah jantung saya tu mempunyai prioriti yang paling tinggi. Sebelum saya start tukar tayar, saya kena telan pil untuk rawat jantung dulu. Ataupun katakan masalah jantung tu berlaku ketika mana saya sedang tukar tayar. Jadi saya terpaksa stop tukar tayar, kemudian saya perlu makan ubat jantung saya tu dulu. Jadi di situ kita boleh katakan bahawa interrupt ataupun exception akibat serangan jantung tadi tu mempunyai prioriti yang lagi tinggi daripada masalah tayar pancit. Ya. Jadi bila prioriti dia lagi tinggi, kita terpaksa entertain yang prioriti lagi tinggi berbanding dengan yang kurang tinggi. Mana masalah jantung tadi prioriti yang pertama, masalah tayar pancit prioriti yang kedua dalam interrupt tersebut. Dan kalau interrupt tu ada lagi banyak, contohnya ada 10 atau 40 jenis interrupt, tiba-tiba berlaku 4 interrupt serentak ataupun 5 interrupt serentak. Jadi Micro-P akan nilai antara 5 interrupt tersebut yang mana prioriti yang paling tinggi, kemudian yang mana prioriti yang kedua paling tinggi, yang ketiga paling tinggi, dan dia akan dilaksanakan satu demi satu. Ya. Baik, itu tentang secara sepintas lalu tentang exception dan interrupt. Ya. Seterusnya, kalau kita ingat balik chapter awal masa kita belajar tentang Micro-P ni, mode of operation bagi Cortex M ni dia ada dua keadaan. Pertama iaitu dalam keadaan normal dengan keadaan debug. Debug ni proses untuk kita nak check masalah kan dalam kod kita, dan normal state ni dalam keadaan kita run thumb state tu, dalam keadaan kita program tu sedang di run. Okey, dalam masa program kita run, dia ada dua mode pula. Itu satu trade mode. Trade mode ni kita boleh anggap dia sebagai mode biasa. Mode biasa, mode rutin. Micro-P sedang execute arahan-arahan biasa satu demi satu daripada baris pertama, kedua, ketiga, 1000, sejuta, 10 juta dan seterusnya. Kemudian di samping trade mode, dia ada satu lagi mode dia panggil handler mode. Ataupun handler mode ni ialah exception mode. Macam saya kata tadi rutin saya nak pergi kerja, pagi saya pergi kerja, kemudian tengah hari pergi lunch, kemudian kerja lagi, kemudian balik. Itu ialah trade mode. Kemudian interrupt ataupun handler mode tu dia ada. Kadang-kadang saya kena isi petrol, kadang-kadang kena tukar minyak hitam, kadang-kadang kena tukar tayar dan sebagainya. Jadi dua mode ni dia bisa bertukar. Jadi kalau kita boleh tengok daripada gambar rajah ni, trade mode ni dia akan sometimes dia akan bertukar masuk kepada exception mode ataupun interrupt mode ni. Dan setelah siap laksanakan interrupt, dia akan kembali semula ke trade mode untuk melaksanakan program-program normal dia ataupun rutin program kita seharian. Ya, kalau dalam konteks kita manusia, ini rutin kita lah. Ya, manakala interrupt tu ialah program yang macam subrutin juga, tetapi subrutin ni kadang-kadang suatu benda yang kita dah jangka. Ya, contohnya apa ya? Macam subrutin saya pergi solat zuhur kan. Pergi solat zuhur tu kita dah tahu apabila masuknya waktu zuhur kita akan tinggal kerja-kerja lain, kita pergi solat zuhur sampai habis. Tetapi interrupt ni dia lebih kepada sesuatu yang rutin juga. Contohnya kita ke tandas lah, contoh ke bilik air kan. Tetapi rutin juga kita ke bilik air atau ke tandas. Boleh katakan sekali sehari ataupun 2 kali sehari ataupun 2 hari sekali, bergantung kan. Tetapi masa dia tu dia boleh berlaku bila-bila masa. Dia tak ada masa macam solat tadi. Kan, dia boleh jadi pagi, boleh jadi petang. Jadi sebab itulah dia ada specific handler untuk interrupt tadi. Bila berlaku, ini proses dia. Ya. Okey. Seterusnya kita akan tengok tentang
must register. Okey, dalam MicroP biasa kita tengok register yang biasa kita berurusan ialah register general purpose register, iaitu R0 hingga R7 sebagai low register, manakala R8 hingga R15 itu termasuk link register, program counter dan juga stack pointer, itu sebagai high register. Kemudian kita tengok juga tentang PSR, program status register. Kemudian di samping register-register tersebut ada lagi register iaitu pre-must. Kemudian dia ada control register. Jadi 3 register ni kita consider dia sebagai special register. Macam XPSR yang kita telah selalu tengok, XPSR ni dia membawa fungsi untuk menunjukkan status execution bagi kita. Kalau pelajar ingat, XPSR ni dia ada, kita boleh lihat dia dalam 3 dimensi, iaitu A, application. Kita akan tengok sama ada flag dia NZCV tu status dia macam mana, 0 ke 1 ke, set ke atau bukan set, ada carry ke tak ada carry ke dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam dimensi kedua, kita boleh tengok dalam E, execution. Execution ni kalau pelajar ingat, pada bit ke-24 dia ada satu bit yang khusus untuk bagi tahu kita sama ada program tu sedang execute dalam time state atau bukan time state. Itu dalam E. Kemudian satu lagi iaitu dia ada IPSR, iaitu untuk interrupt. Dia akan tunjuk nombor interrupt. Sekiranya berlaku interrupt ada banyak, tadi saya ada sebut, exception campur dengan interrupt dia ada banyak, sekitar 30 ke 40. Jadi interrupt nombor berapa yang MicroP dah execute sekarang ni, itu dia akan tunjukkan dalam IPSR tu nanti. Jadi bila dia combine ketiga-tiga PSR tu, dia akan namakan sebagai XPSR. Jadi X ni boleh jadi A, I atau E sekali, dia combine sekali, Okey, dan sekali lagi satu lagi register iaitu dia panggil pre-must, interrupt must, interrupt must register. Jadi interrupt tadi yang saya sebut tadi, dia ada banyak interrupt, dia ada 30 atau 40. Kemudian dalam contoh yang saya bagi tadi tu, analogi yang saya bagi tadi tu, kita ada masalah tayar pancit, kita ada masalah petrol, kita ada masalah heating, contohnya overheat. Kemudian interrupt ni kita sebagai programmer kita boleh must, maknanya kita boleh tutup interrupt yang kita fikir kurang penting pada masa tersebut. Contohnya kalau kita memandu waktu malam, contohnya kita memandu waktu malam sampai di kawasan hutan, tengah-tengah hutan, tiba-tiba berlaku masalah tayar pancit. Jadi bila berlaku masalah tayar pancit, kita boleh decide sama ada kita nak entertain atau tidak masalah tayar pancit tersebut. Kalau kita fikir keadaan pada masa tersebut tidak sesuai untuk kita entertain, tayar pancit berlaku pada waktu hujan di tengah hutan, jadi risikonya banyak, gajah, harimau, hantu dan sebagainya, ular ke. Jadi kita akan must interrupt tersebut. Bagi kita manusia, kita akan kata apa layan je lah, lantaklah tayar pecah pun, rim rosak, kita tukarlah rim lain, tak ada masalah. Jadi kita anggap bahawa interrupt tersebut tidak penting sebab keselamatan lagi penting. Jadi kita ignore gangguan akibat tayar pancit tadi. Kita pun drive lagi ke depan 7-8 km sehingga kawasan selamat, baru kita berhenti. Begitu juga dengan microprocessor. Daripada banyak-banyak interrupt tadi tu, interrupt yang kurang penting pada masa tersebut kita boleh must. Kita tulis coding, kita pergi ke register di pre-must register ni, kita pilih interrupt mana yang kita rasa tidak penting pada masa tersebut untuk dilayan. Jadi kita must dia. Maka apabila sekiranya interrupt tersebut berlaku, bila kita dah must, maka MicroP tidak akan execute interrupt service routine tadi. Dia akan skip. Kenapa dia skip? Sebab kita telah declare bahawa interrupt tersebut pada masa tersebut tidak penting. So MicroP boleh ignore. Itu satu.
Okey, kemudian special register yang ketiga ialah control register. Apa fungsi control register? Dia untuk mengawal keseluruhan operasi berkaitan dengan interrupt. Interrupt ni dia kita sebagai programmer, kita kena ada kawalan yang penuh terhadap interrupt ni. Jadi kita boleh pilih sama ada untuk kita nak aktifkan atau deactivate interrupt ni. Dia keseluruhan interrupt tadi tu, keseluruhan interrupt tadi kita katakan ada dalam 30 atau 40 interrupt, kita boleh pilih untuk ignore semua interrupt secara vokal. Maknanya dalam kod kita ni tak akan berlaku interrupt. Walaupun interrupt berlaku, kita tak akan layan semua. Ataupun kita pilih daripada banyak-banyak interrupt yang berlaku tu, kita nak letak interrupt mana yang paling penting. Antara sakit jantung dengan tayar pancit tadi tu, yang mana paling penting? Tayar pancit lah paling penting. Mungkin kita ni pegawai pengiring kepada orang-orang kenamaan, jadi kita anggap tugas kita lebih penting daripada keselamatan kita. So kita set, walaupun apa berlaku, sakit jantung ke apa ke, kita kena letak tayar pancit tu priority dia lagi tinggi, ya? Tak ada masalah, bergantung kepada kita sebagai programmer. Itu satu. Dalam control register ni banyak benda kita boleh control. Pertama dari segi priority, kedua dari segi kita nak enable atau disable, ya. Dan banyak itu ya, banyak lagi lah yang kita boleh kawal dalam control register. Kita akan tengok yang tu nanti. Okey, seterusnya ini ialah interrupt yang ada. Okey, jadi interrupt priority ni, some priority level are fixed and some of them can be programmed. Macam saya sebut tadi tu, interrupt tu ada setengahnya priority dia tinggi dan tetap, dan yang lain lagi kita boleh program. Okey, kita ambil analogi. Saya sebut dalam perjalanan saya daripada office ke daripada rumah ke office dan juga daripada rumah ke office, ataupun daripada office ke rumah, interrupt boleh berlaku. Kereta overheat, minyak habis, tayar pancit, dan satu lagi yang kita tak sebut ialah apa contohnya? Mati secara tiba-tiba kan. Jadi mati tu boleh tak kita nak tangguhkan dia, kita nak mask dia, kita nak ignore dia? Itu tidak boleh sama sekali. Jadi sebab tu kita kata dari segi priority tu dia fix. Bila masa tu dah sampai, dia akan tetap sampai. Jadi tak ada cara dah untuk kita nak ignore dia. Kemudian yang lain mungkin kita boleh ignore. Kemudian some of the exception must be enabled before they can be used. Okey, interrupt ni pula ada sesetengah interrupt tu dia memang secara default dia dah ready untuk execute, tetapi ada sesetengahnya pula dia datang dalam keadaan disable. Jadi untuk membolehkan kita pakai dia, kita kena enablekan dia terlebih dahulu. Ya. Okey. Exception type dia ada 32 interrupt request. Mana interrupt request ni interrupt, untuk melaksanakan interrupt tersebut perlu adanya request daripada punca-punca interrupt. Katakan kita handphone kita ada features Bluetooth. Tiba-tiba kita akan nampak pop up ada device cuba untuk connect dengan handphone kita, kan, dia pop up satu. Jadi itu ialah interrupt request. Dia request untuk dia entertain interrupt tersebut. Kita boleh pilih untuk kita terima atau tidak, kan. Jadi untuk interrupt request ni biasanya dia melibatkan hardware. Interrupt daripada luaran, kita sambung daripada melalui Bluetooth, melalui isyarat wireless, ataupun kita sambung melalui wired, ya, ataupun macam-macam punca lah. Kemudian dia ada satu non-maskable interrupt. Kemudian dia ada beberapa lagi internet exception. Kalau pelajar tengok
Yang ni dia pakai istilah exception. Kenapa? Sebab dia internal. Kemudian interrupt ni kita boleh namakan interrupt sebab dia daripada luar. Daripada luar tu maksudnya daripada luar micro-P. Bukan daripada luar komputer, daripada luar CPU. Sebab kita bincang sekarang ni berkaitan dengan microprocessor. Okey, itu satu. Kemudian each has its own unique exception number. Jadi interrupt ni bagi komputer, bagi micro-P, dia telah bagi nombor. Reset, contohnya reset pun interrupt. Komputer kita bila kita tekan button reset, komputer kita akan terganggu, dia akan terus reboot balik. So itu interrupt nombor 1 contohnya. Kemudian interrupt request ni ada 32, dia akan bagi nombor semua. Nombor 1, nombor 2 sampai nombor 32. Kemudian dan maskable 1 nombor 33. Kemudian several internal ni sehingga nombor 38 ataupun 40. Okey. Seterusnya, ini contoh dia untuk Cortex M0 exception. Exception nombor 1 yang dia bagi nombor 1 ialah reset. Jadi reset ni priority dia paling tinggi. Apa dia buat? Dia akan reset komputer kita. Button reset ni, katakan kita sedang buat satu kerja. Katakan dalam komputer kita ni, kita buat satu kerja yang penting, yang mana due date dia ialah 10 minit lagi. Tak kira lah kita buat test ke, quiz ke, kita nak submit design ke, kita nak join meeting ke, ya. Tiba-tiba sedang kita buat kerja, tiba-tiba berlaku interrupt daripada yang priority rendah. Apa dia? Contohnya anak kita ajak naik motor pusing taman, kita pun ignore, ya. Sebab dia priority dia rendah, kerja kita ni priority lagi tinggi. Kemudian perut rasa macam tak selesa, kita ignore lagi, ya. Kemudian datang anak bongsu tu, dia pergi tekan button reset dalam komputer kita. Jadi apa berlaku? Sebab button reset ni dia highest priority, maka komputer kita akan reset. Dia tak kira dah sepenting mana benda kita tugas kita yang lain. Itu nak cerita tentang priority. Kemudian non-maskable interrupt. Non-maskable interrupt ni dia interrupt daripada luaran juga, sebab tu nama dia interrupt kan, daripada luaran juga, tetapi kita tak boleh mask dia. Mask ni apa maksud dia? Kita nak ignore dia kan. Kita tak boleh ignore, dia akan tetap berlaku. Kemudian hard fault. Hard fault ni hardware fault. Komputer saya yang selalu berlaku ialah overheated ya. Bila saya run simulator pakai MATLAB, tiba-tiba dia akan panas. Kita rasa panas, kemudian tiba-tiba dia shutdown automatic. Itu ialah daripada hardware fault. Ya, fungsi dia ialah fault handling exception. Dia daripada dalaman, tetapi dia untuk kawal sistem kita. Kalau dia tidak entertain, dia tidak shutdown, prosesor kita akan terbakar. Jadi rugi dia tu banyak. Jadi daripada komputer terbakar, baik dia shutdown terus komputer. Jadi run simulator saya tadi tu, engkau execute balik lah, seolah macam tu lah dia cakap kan. Kemudian nombor 4 hingga 10 ni dia mark sebagai reserve. Maknanya micro-P, dia masa dia bina micro-P tu, lokasi ni dia tak buat apa-apa interrupt ya? Reserve ni dia berlaku dalam apa-apa environment sekalipun. Kalau kita bercakap tentang perumahan ya, development dalam satu kawasan, biasa je kita tengok satu perumahan tu dia dibuat jauh ke dalam, di depan ni masih lagi ruang kosong. Kenapa? Di reserve. Di reserve tu untuk dia buat lot-lot kedai ke, ataupun dia nak buat lot-lot banglo yang boleh jual dengan harga mahal ya. Lot-lot perumahan yang murah yang teres, yang flat dia buat belakang dulu, jauh. Nak orang terpaksa beli juga, seolah macam tu kan. Okey. Kemudian ini SVC, supervisor call via SVC instruction. Jadi SVC ni biasa dipakai dalam yang melibatkan operating system ya. Katakan kita buat satu program
pakai OS, contohnya Windows. Bila kita run Windows, dia ada banyak sub program. Contohnya kita run juga Word, kita run juga Excel, kita run juga browser, kita run game dan sebagainya. Jadi Windows tu dia akan jadi supervisor. Dia akan boleh call Word, maka Word akan appear di screen. Dia akan call Excel, dia akan call Excel akan appear di screen. Dia macam itu. Kemudian reserve balik. Kemudian pendable request. Kemudian systematic timer. Kemudian interrupt request tadi. Interrupt request, ingat dia ada 30 bermula dengan nombor 0 hingga 31. Jadi setiap interrupt ni dia telah bagi nombor. Identiti dia melalui nombor 1, 2, 3, ya. Kalau bagi kita manusia, kita dah namakan dia. Ini interrupt tayar pancit, ini interrupt kereta overheat, ini interrupt kena saman Roblox, ini interrupt sakit perut, sakit kepala dan sebagainya. Ya, tetapi untuk MicroP dia bagi nombor. Jadi nombor ni lah yang akan appear dalam XPSR tadi tu. Yang saya kata XPSR tu dia ada 3 kan. Dia ada A, dia ada I dan dia ada E. Dalam I ni dia akan tunjukkan nombor ni. Ya, dia akan tunjukkan nombor exception number ni. Jadi kita sebagai programmer kita tahu MicroP sekarang ni sedang execute interrupt daripada SVC. Kan? Katakan tiba-tiba nombor dalam I tu dia appear 15. Maka kita tahu dia ialah systematic timer, sedang dilaksanakan oleh interrupt. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok exception ya daripada dalaman MicroP. Pertama dia ada non-maskable interrupt, and this is the highest priority in normal exception and cannot be disabled. Nama dia pun non-maskable, jadi kita tak boleh disable. Priority dia paling tinggi dalam exception. Ya, interrupt lain. Kalau interrupt reset tadilah yang paling tinggi kan. Kemudian normally used in critical situation such as in power failure handling. Jadi kita as a programmer ataupun hardware design, untuk non-maskable interrupt ni biasa kita letak kita sambung dia kepada punca-punca yang paling kritikal. Contohnya power failure kan. Power failure ni apa? Katakan kita buat sistem yang berfungsi berasaskan kepada bateri, dan tiba-tiba bila bateri level dah turun terlalu rendah, ya, maka kita terpaksa switch kepada generator contohnya, ataupun switch kepada power supply, ya. Ataupun kalau kita pakai dalam contohnya kita gunakan MicroP ni untuk kita control bilik server. Server beroperasi berdasarkan kepada elektrik kan. Bila berlaku power failure dalam bilik server, dia akan switch kepada bateri, kemudian dia akan hidupkan genset dan switch kepada genset kan. Ini yang paling critical situation disambung untuk non-maskable interrupt. Jadi bila dia setkan kepada non-maskable interrupt ni, maka interrupt ni tidak akan di-disablekan oleh kita secara tidak sengaja, sebab dia dah non-maskable. Tak ada cara untuk kita ignore dia, ya. Okey. Seterusnya hard fault. Hard fault ni used in handling fault condition during program execution. Jadi kalau ada keadaan-keadaan fault, kita guna hard fault ni lah untuk kita interrupt sistem kita, ya. Contohnya berlaku RAM kaki dia putus satu. Jadi MicroP bila dia hantar data, tiba-tiba data tidak dapat diterima dengan sempurna sebab hardware fault tadi. Jadi apa yang perlu buat? Apa yang perlu buat, kita kena tulis dalam interrupt service routine bagi hard fault tu nanti, ya. Okey. Contoh di sini lagi yang dia bagi ialah CPU execute an unknown opcode ataupun illegal operation. Jadi MicroP kita dah ada 56 arahan kan untuk Cortex M0 atau M0 Plus ni, dan dia ada 56 arahan. Jadi dia ada 56 opcode, tetapi dia akan ada juga sub opcode. Katakan satu masa MicroP jumpa satu opcode yang dia tak kenal kan, satu opcode, tetapi opcode ni tak ada dalam dia punya register dia, pelik dia kata. Jadi itu masih juga diconsider dalam hard fault.
Maknanya kod tu datang akibat daripada faulty oleh mana-mana hardware. Macam saya kata tadi sama ada RAM kita rosak ke, ataupun RAM atau ROM kita telah di tampered oleh hackers. Contohnya kan, dia klik mana-mana nilai logik, menyebabkan data yang masuk tu data yang dia tak kenal. Jadi apa dia perlu buat kan? Kemudian illegal operation. Dia, kalau kita tengok MicroP, dia ada level-level dia. Kalau kita dalam keadaan threat mode lain, dalam exception mode lain kan. Tiba-tiba kalau berlaku cubaan untuk akses tempat-tempat yang illegal, dia akan consider telah berlaku illegal operation. Kemudian exception berikutnya ialah SVC ataupun supervisor call. Jadi interrupt ni take place when SVC instruction execute. Jadi interrupt lain kebanyakannya berpunca daripada hardware kan. Hardware dia akan ada pin pada hardware yang akan disambungkan kepada MicroP. Sama juga dengan hard fork ni. Tetapi kalau SVC call ni, dia ada instruction. Jadi untuk demo dalam perbincangan kita ni kalau kita nak pakai hardware, kita kena ada hardware lah, ataupun kita kena ada circuit simulator. Kita terpaksa buat Proteus dan sebagainya. Tetapi kalau kita pakai arahan SVC ni, kita dapat simulate fungsi interrupt tanpa memerlukan kepada hardware. Jadi ini yang kita akan pakai dalam perbincangan kita nanti, dalam contoh kita nanti ya. Okey, sambungan dia. Satu lagi exception ialah system tick. Jadi the system tick timer is to generate regular interrupt for system maintenance. Contohnya kalau macam handphone kita kan, kita boleh set tiap kali pukul 3 pagi, sekiranya bateri kita lebih daripada 50%, dia akan buat operasi scan ataupun operasi untuk clear cache dan sebagainya, untuk sistem maintenance lah. Pasal dia sistem tick ni ibarat timer lah kan. Dia sistem tu kita akan tick setiap second. Okey, dan lagi interrupt. Tadi exception, ini subject ialah interrupt. Dia ada 32 interrupt, sama ada daripada on-chip peripheral or external source via I/O port. Jadi on-chip peripheral ni dalam chip kita tu, kita boleh sambung juga daripada pin ke pin untuk trigger interrupt, ataupun daripada port kan, kita sambung kepada port A0 untuk trigger interrupt, ataupun kita boleh sambung kepada external source ya. Contohnya kita buat sistem untuk kita kawal auto gate ya. Auto gate, bila kita tekan on, tiba-tiba auto gate kita tersepit kereta orang. Jadi dia akan generate interrupt. Sensor detect, contohnya dia kata ada halangan ni, jadi interrupt tu akan berlaku. Sama ada kita nak onkan buzzer ke dan sebagainya, itu bergantung kepada program yang akan kita tulis dalam interrupt service routine nanti ya, ISR tu nanti. Kemudian untuk interrupt ni, dia must be enabled before it can be used. Jadi interrupt ni dia datang dalam keadaan disable. Kalau kita nak pakai, kita kena on. Yang mana yang kita nak pakai ya. Sebab dari segi priority dia tidak begitu penting ya, berbanding dengan reset tadi, berbanding dengan berbanding dengan interrupt non-maskable interrupt tadi. Okey. Kemudian kita akan tengok vector table. Sebelum ni kita bincang tentang subroutine. Subroutine ialah sub kepada main program. Jadi daripada main program kita akan ada arahan BL ya, branch, link, kemudian kita labelkan dia di mana kita nak branch. Itu cara subroutine. Jadi branch, link, delay contohnya. Jadi MicroP masa kita compiler ya, masa kita compile file tu, dia akan cari label delay tu di mana. Okey, dia kata label delay tu 1000 alamat di depan. Jadi dia dah kira dah offset. Jadi dia dah tahu delay 1000 alamat di depan. Sebab dia dah tahu kan,
dia ada arahan BL delay. Jadi dia akan kira daripada current PC masa dia execute arahan tu kepada kedudukan delay tu. Tetapi kalau interrupt ni, kalau tuan-tuan tengok, dia tidak semestinya berlaku pada satu masa tertentu. Dia boleh berlaku bila-bila masa. Sedang microP berada execute di baris ke 1000, berlaku interrupt. Interrupt apa? Interrupt system tick timer contohnya. Sedang microP execute arahan di baris 5000, berlaku juga interrupt. Jadi microP tak boleh nak kira jarak sebenar daripada current PC dengan label tu. Ya. Jadi macam mana dia nak tahu? Jadi cara dia ialah dia telah siapkan vector table siap-siap. Jadi untuk setiap interrupt dia telah ada vector table ni. Contohnya tadi SVC. SVC ni dia berada di alamat 2C. Vector table dia, exception number dia 11. Okey. Katakan ISR, apa dia? Interrupt service routine bagi SVC ni, katakan kita tulis di alamat 1000. Ya, alamat bagi ISR untuk SVC ni di alamat 1000, maka di alamat 2C ni, 2C kita kena tulis alamat 1000 tersebut. Kalau pelajar tengok 2C, ya, 2D, 2E, 2F, kan? Next 30. Jadi setiap vektor ni dia ada 4 byte. C, D, E, F. Kemudian berarti 0. Kali ni 0, 1, 2, 3. Baru 4. 4, 5, 6, 7. Kemudian 8, 9, A, B. Kemudian C, D, E, F. Kemudian 1, 0 dan seterusnya. Dia allocate untuk setiap vektor ni 4 byte untuk kita letak alamat di mana interrupt service routine tersebut berada. Ya, macam SVC tadi, katakan ISR bagi SVC ni berada di alamat 2000, 3000. Jadi di sini kita kena tulis 2000, 3000. Cukup lah kan? 2000, 3000 tu 4 byte. Jadi kita tulis di sini 4 byte. Itu sebenarnya yang dinamakan sebagai vector interrupt, vector table. Jadi jika berlaku interrupt service routine, microP akan tengok ke alamat 2C dan dia akan ambil alamat data yang ada pada alamat 2C ni sebanyak 4 byte dan dia copy data tersebut ke program counter dan terus dia akan execute. Ya, kenapa? Sebab program counter always point to the next address to execute. Okey, itu cara dia. Kemudian ini exception number lah. Exception number ni, nombor ni lah yang dia akan tulis ke XPSR tu. Jadi kalau 11, maka dia tulis 11. 11 ni dalam decimal, dia akan convert dalam hexa dan dia akan hantar ke itulah, dia akan hantar ke IPSR tu nanti, interrupt PSR. Okey. Dan seterusnya. Jadi semua ni dia ada interrupt request nombor 0, interrupt request nombor 1 hingga kepada interrupt request nombor 31, dia akan ada memory address dia yang tersendiri, yang unik, ya. Dan microP telah tahu sebab dia dah address ni fix, ya. Kalau 2C ni memang untuk supervisor call vector. Kalau untuk address 38 memang untuk pending SV vector, ya. Itu cerita tentang vector table. Kita tengok dalam contoh ni, contoh nanti mungkin pelajar akan lebih faham, ya. Okey, ini sambungan lagi. Gambar rajah ni saya copy daripada manual, ya. Manual 133 muka surat tu ada bincang detail tentang interrupt, ya. Dari segi exception number, kemudian IRQ number, kemudian dari segi jenis, ya, reset, non-maskable, hardware fault, reserve dan seterusnya. Kemudian priority. Okey, priority ni dia start dengan negatif. Okey, maknanya kalau priority minus 3, dia lebih tinggi daripada priority minus 2. Kemudian minus 1 lebih rendah berbanding dengan minus 2. Yang lain ni configurable ni, maknanya kita boleh program kita nak letak dia priority tinggi ke priority rendah.
tetapi walaupun tinggi, dia tak boleh naik lebih tinggi daripada yang -1 ni kan, sebab ini dah fix. Yang lain kena berada di bawah. Kita boleh ubah priority dia. Kat mana kita nak ubah? Kita ubah dekat special register tadi yang kita dah bincang. Ada 3 register tadi kan. Okey, maksudnya each exception has its own priority level, as it will determine either the exception will be executed or it will have to wait. Pending state dia panggil. Jadi interrupt tadi tu, bila dia ada priority, bukanlah maknanya dia akan execute yang priority tinggi dan dia lupakan langsung yang priority rendah. Sebenarnya dia akan execute yang tinggi dulu, yang rendah tu dia akan pergi kepada pending state, tunggu dulu, kemudian baru siap yang tu baru dilaksanakan. Macam analogi saya tadi tu, saya kena serangan jantung masa saya tayar pancit masa tayar kereta saya pancit di tepi jalan. Maka saya akan telan ubat jantung dulu, kemudian bila dah okey, siap interrupt service rutin untuk masalah jantung, baru saya akan tukar tayar kereta. Maknanya tukar tayar kereta tu, agenda tukar tayar kereta tu jatuh dalam pending state. Itu maksud dia. Kalau ada banyak lagi, contohnya saya nak isi minyak, satu interrupt sebab minyak kurang, kemudian tayar pula pancit, kena pula serangan jantung. Jadi kita layan yang serangan jantung dulu, yang 2 lagi tu kita akan masuk dalam pending state. Buat serangan jantung dulu, kemudian priority apa lagi tinggi antara 2 tu? Antara isi minyak dengan tukar tayar. Mesti tukar tayar lagi penting. Jadi itu priority kedua, dia akan buat tukar tayar dulu. Selesai tukar tayar, baru kita cari minyak. Macam tu Kemudian there are 3 fixed highest priority and 4 programmable level to upgrade the priority level. Dia ada 3 yang fixed, mana reset. Reset ni tak boleh kita nak ubah dia ke belakang. Bila kita dah tekan butang, memang dia akan reset. Ada setengah tu hardware dia macam laptop, kita kena tekan tu lama. Kita tekan sekali, dia akan pergi sleep. Kita akan tekan 10 saat baru dia akan masuk ke reset. Itu dari segi hardware lah, bukan dari segi microchip. Maknanya hardware yang tunggu 10 saat, selepas ditekan 10 saat, iaitu selepas hardware tu confirm bahawa memang user ni nak reset, baru dia akan trigger signal reset ke microchip, baru microchip akan reset. Okey, reset, nak masuk kembali interrupt, hardware fault, ini dah ada fixed priority. Yang lain tu kita boleh program. Macam mana kita nak program? Di sinilah nanti. Okey, kemudian nested exception. And if enable exception occurs and no other exception is executed, then the processor accept it and exception handler will be executed. Okey, kalau berlaku satu exception yang kita telah enablekan dia, kita tidak mas, kita enablekan dia, kemudian tak ada exception lain yang sedang dilaksanakan, kemudian microchip akan terima dan dia akan terus execute. Itu clear, itu jelas. Kemudian, if the processor is executing the exception handler and a new exception with highest priority is requested for service, the current exception will be suspended and a new exception handler will be executed. Ini yang saya analogikan sebagai serangan jantung ketika saya sedang tukar tayar kereta. Tukar tayar kereta tu dah satu lagi exception, kemudian berlaku pula serangan jantung. Jadi saya akan lupakan tukar tayar kereta, saya akan tinggal, saya akan telan pil jantung dulu contohnya kan. Itu maksud dia. Dia akan suspend yang asal, kemudian dia akan buat yang baru. Sebab yang baru tu priority dia lagi tinggi. Okey, jadi ini kita namakan dia sebagai nested interrupt. Okey, interrupt nested ni bersarang kan. Kita ada satu interrupt, kemudian ada 2 interrupt. 2 interrupt berlaku serentak. Kemudian interrupt ketiga pula masuk, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dia akan jadi macam sarang burung kan, bersarang. Yang ni turun ke bawah, naik ke atas, bersilang. Sedang execute yang pertama tak habis, masuk interrupt kedua, priority lagi tinggi. Sedang buat interrupt kedua, masuk pada interrupt ketiga yang priority dia lagi tinggi daripada interrupt yang kedua. Maka nested interrupt berlaku. So once it completes its task, it return to its previous exception and resume the execution before return to trade mode. Jadi interrupt tadi tu walaupun berlaku 5 lapis interrupt, microchip akan selesaikan satu demi satu mengikut priority, mengikut keutamaan
Kemudian setelah selesai baru dia akan kembali ke trade mode, ya. Trade mode ni apa? Mode biasalah, mode normal, running normal. Sebab interrupt mode tu dia berlaku dalam exception mode dia panggil tadi kan. Dia ada dua mode tadi kan, kita tengok slide sebelum ni. Okay, on the other hand, if a new exception has the same or low priority than the current exception, the new exception will have to wait by entering the pending state. Ya, kalau interrupt tu level sama ya. Ya, kurang penting, jadi dia akan tunggu dulu di pending state. Kemudian setelah selesai micro:p laksanakan yang sedang micro:p laksanakan sekarang, baru dia akan entertain interrupt tadi. Interrupt mana yang sama priority dengan dia ataupun yang priority dia lagi rendah. Jadi kita tengok operasi interrupt ni agak kompleks. Sebab itulah micro:p dari segi hardware dia perkenalkan apa yang dipanggil sebagai NVIC. Ya, Nested Vector Interrupt Controller. Jadi dia ada satu litar yang kompleks di dalam micro:p tu khusus untuk entertain hal ehwal berkaitan dengan interrupt ni. Ya. Jadi kalau pelajar tengok balik manual dia highlight NVIC ni sebagai satu special features dalam prosesor ARM Cortex M0 ni. Ya. Dia mampu handle interrupt yang kompleks. Ya. Baiklah. Sekarang kita tengok stacking and unstacking. Okey. Interrupt kita faham bila dia berlaku, micro:p akan tinggalkan program utama dia untuk dia entertain interrupt. Ya. Dan pelajar kena ingat tempat micro:p buat kerja ialah di register dalam programming model tu kan. Itu je satu-satunya tempat yang micro:p buat kerja. Dia letak data secara sementara, kemudian dia hantar ke ALU, kemudian dia proses, kemudian dia simpan dan sebagainya. Okey, jadi sekarang kita since kita dah tahu micro:p akan tinggalkan main program dia untuk dibuat interrupt, maka kita tahu bahawa ISR tu dia akan perlu untuk gunakan register yang sama juga untuk dia proses ISR. Jadi apa micro:p perlu buat untuk memastikan bahawa program asal dia tu tidak terganggu. Data-data asal dia, iaitu data-data asal bagi main program, tidak terganggu di dalam programming model dalam register tadi. Ya, inilah yang dinamakan sebagai proses stacking dengan unstacking. Bila stack ni maknanya merujuk kepada stack, stack pointer yang akan point kepada di mana beradanya stack tersebut. Okey, to allow an interrupted program to be resumed correctly, some part of current state must be saved before the program execution switch to exception handler. Okey, ini yang saya cerita tadi untuk memastikan bahawa interrupt service routine dapat sambung balik program asal dengan baik, maka sebahagian daripada data-data asal perlu disimpan. Okey, jadi apa yang micro:p buat? When exception is accepted, some of the register, bukan semua register tu yang banyak-banyak tu daripada R0 sampai R15, sebahagiannya ya, dia akan hantar ke stack secara automatik, push on the stack automatically. Kita tak perlu tulis arahan push, kita tak perlu tulis arahan pop, dia akan berlaku secara automatik. Kalau masa subroutine tadi tu, kita programmer, kita yang kena push secara manual kan. Katakan dalam subroutine kita nak pakai register 1, 2, 3. Jadi kita kena push register 1, 2, 3 ke stack secara manual guna arahan PUSH R0 hingga R3. Kemudian sebelum habis subroutine kita kena POP R0 hingga R3. Mana kita nak restore balik data tu ke register. Tetapi interrupt dia berlaku secara automatik. Kenapa? Sebab interrupt ni dia berlaku tanpa dapat kita jangka bila masanya. Ya. Jadi register juga kita pun tak pasti register mana yang kita akan guna. Jadi micro:p dah tolong kita sebahagiannya, dia dah push register R0 hingga R3 sebab dia assume R0 hingga R3
ini ialah register yang selalu programmer pakai. Kemudian di samping tersebut dia push juga register R12, R14 program counter dan juga XPSR ke stack. Jadi berapa register terlibat? XPSR 1, PC 2, R14 3, R12 4, kemudian R0 hingga R3 lagi 4. Jadi 8 register ni MicroP akan push secara automatik tanpa arahan daripada kita. Okey, setelah MicroP berlaku interrupt, MicroP akan push ni ke stack. Kemudian link register akan diupdate to a special value to be used during exception return. Okey, apa special value ni? Special value ni sebenarnya ialah program counter, current program counter. Dia akan salin ke link register. Apa tujuan dia? Untuk membolehkan MicroP kembali semula ke titik sebelum dia execute interrupt service routine. Itu point dia, dia hantar ke link register. And then the exception vector is automatically located and the exception handler start to be execute. Apa maksud exception vector? Dia akan locate. Kalau interrupt service routine tadi untuk SVC, maka apa vektor dia? Vektor dia di alamat 2C tadi kan. Jadi dia pergi ke alamat 2C, dia akan ambil address di 2C tadi tu. Address apa? Katakan 2000, 3000 kan. Dia ambil address 2000, 3000 daripada vektor, iaitu daripada alamat 2C. Kemudian dia hantar ke program counter, maka MicroP akan start execute interrupt service routine. Okay, so dia akan execute interrupt service routine lagi sehingga selesai. Kalau 10 baris, 10 baris lah. Kalau 1000 baris, 1000 baris lah. Kalau 1,000,000 baris, 1,000,000 baris lah dia akan execute. Kemudian bila habis, at the end of the exception handling process, the exception handler execute a return using the special value. Return ni apa? Sama macam service routine, subroutine. Dia akan ada link register. Dia akan ambil balik data daripada link register, which is data dalam link register tu ialah data bagi previous program counter, dan data tu diletak balik ke program counter. Jadi MicroP akan kembali semula execute main program. Cuma dia tak sebut satu lagi, sebelum dia balik, data yang dia push ni ataupun dia proses ni dia panggil stacking process masa ditindan kan. Sebab data ni bila dia push ke stack, dia akan simpan dalam bentuk tindanan. Sebab tu dia panggil stacking process. Sebelum dia balik, dia akan ada proses, dia akan lakukan proses unstacking. Dia akan ambil balik data tu, hantar balik ke register. Kemudian baru dia akan execute main program yang ditinggal tadi tu. Ya, satu point lagi di situ. Okey. Jadi exception return is special architecturally defined value for triggering and helping the exception return mechanism. Dia ada lita dia lah untuk execute return ni, untuk dia kembali semula ke main program. And this value is generated automatically when exception is accepted and is stored to the link register. Kita sebagai programmer, kita tak perlu buat apa-apa. Tidak seperti tidak seperti subroutine tu kan. Proses tu dia akan berlaku secara automatik. Ya. Okey. Kemudian ini kita tidak nak bincang detail bahagian interrupt enable dan juga clear enable ni. Interrupt enable ni katakan dalam banyak-banyak interrupt, kemudian kita nak enablekan interrupt tertentu. Yang mana yang kita boleh enable lah, yang kita tak boleh enable tu tak boleh lah kan. Jadi kita akan pergi ke register set enable ni, set enable. Ini untuk kita enable. Jadi kita kena tulis data 1 di bit mana? Bit pada address E000 E100. Jadi ini ialah register yang bertanggungjawab untuk enable mana-mana interrupt yang kita nak aktifkan ya. Kemudian kalau kita nak
mask pula ataupun kita nak disable pula, kita pergi di sini clear enable. Tadi kita ada enable, sekarang ni kita nak clear enable. Register mana? E1800. Jadi mana-mana interrupt yang kita nak mask dia, yang kita nak halang dia daripada berlaku, kita kena pergi ke register clear enable ni, yang mana register ni berada di alamat E000 E180. Katakan kita nak disable interrupt request nombor 0, jadi di 0 ni kita kena tulis 1 ya. Itu cara dia. Kemudian dari segi priority, saya dah sebut tadi sebelum ni, priority dia kita boleh ubah. Yang ni lagi penting, yang tu kurang penting, yang tu paling tidak penting, kita boleh ubah. Sekejap yang ni penting, yang ni lagi penting kan. Jadi kita boleh ubah-ubah. Yang ni yang ni less priority, yang ni higher priority dan sebagainya. Jadi yang tu kita ubah di sini E00E41C. Ini untuk interrupt request nombor 0. Ini priority nombor berapa? Nombor 10, nombor 30. Kita pergi di sini. Jadi dalam satu ni dia ada 4 ya. E400, 401, 402, 403, kemudian 404, 405, 406, 407, 408 akan masuk di sini dan seterusnya. Dia 8 bit dia sediakan untuk 1 byte untuk satu-satu interrupt ya. Okay, each interrupt priority level register occupies 1 byte. Thus, 4 interrupt priority level are accessed one time. Jadi kalau kita nak ubah priority, sekali kita access, kita boleh ubah priority untuk 4 register. 4 lagi kita kena access satu demi satu lah. Okay, kemudian okay, di dalam group 4 ni contohnya untuk interrupt priority nombor 0. Jadi kita nak set dia level berapa ya, priority level untuk interrupt nombor 0 hingga 3 ni. IPR 0 ni 0 hingga 3 ni ya. Ini IPR 0 dia panggil. Interrupt 0 hingga 3. Okey. Jadi kalau antara 3 ni yang priority paling tinggi contohnya kita set 0 kan, dan seterusnya lah. Jadi kita tidak nak sentuh detail. Okey, ini priority address yang mana yang kita nak set priority nanti itulah. Okey, jadi itu saja untuk membincangkan tentang interrupt. Nanti pada video berikutnya kita akan tengok macam mana interrupt bekerja dalam simulator. Kita akan dapat tengok proses stacking, unstacking, kita akan dapat tengok data di dalam vektor dan sebagainya. Jadi saya fikir itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.